ini saya akan memberitahu apa itu kemiskinan. Erti kemiskinan ialah atau diterjemahkan dengan kekurangan segala aspek keperluan asasi seperti makanan, perlindungan dan pakaian. Selain itu, kekurangan kemudahan sosial seperti hospital, sekolah, sistem perhubungan juga boleh dikaitkan dengan kemiskinan. Kemiskinan dari segi ekonomi pula ditafsir dengan alasan ketiadaan ataupun kurang kemampuan. Selain itu, ia boleh ditafsir sebagai pemilikan dan pekerjaan yang rendah. Faktor-faktor kemiskinan yang ada di negara kita ialah jumlah penduduk semakin besar. Hal ini disebabkan sumber yang ada tidak lagi mampu menanggung ataupun menampung jumlah penduduk. Selain itu, kemerosotan permintaan tenaga kerja. Hal ini juga disebabkan ekonomi dan sering kali jatuh merupakan peluang pekerjaan tiada. Jadi, itulah dia apa itu kemiskinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan terangkan tentang kemiskinan bersituasi. Kemiskinan bersituasi disebabkan oleh krisis ataupun kerugian yang berlaku secara tiba-tiba dalam tempoh yang sementara ataupun jangka masa yang tertentu. Apakah contoh-contoh krisis yang berlaku tu? Antaranya ialah bencana alam, krisis politik, krisis bersenjata dan juga perubahan ekonomi. Kemiskinan bersituasi juga mempengaruhi orang yang berbeza dengan cara yang berbeza. Selain itu, apakah yang boleh dibantu? Apakah kerajaan boleh membantu golongan-golongan yang terkesan ini? Ya, boleh dengan memberi bantuan darurat dan juga pemulihan ekonomi dan juga pemulihan sosial untuk mengeluarkan golongan-golongan ini daripada kandang hidup kemiskinan mereka. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hidayat Rizal. Saya akan menceritakan tentang topik kemiskinan generasi. Kemiskinan generasi ini terjadi apabila keluarga itu mengalami kemiskinan selama 2 generasi ataupun lebih. Malah keluarga ini mengalami satu lagi masalah, iaitu kurangnya pendidikan yang berpanjangan yang membuatkan mereka sukar untuk memilih pekerjaan yang baik. Sebagai contoh, keluarga ini akan memilih seperti pekerjaan yang biasa ataupun buruh kasar. Selalunya keluarga-keluarga yang mengalami kemiskinan ini akan sukar mendapat tempat tinggal yang tetap dan keperluan asas yang mencukupi. Sekian daripada saya, Muhammad Hidayat Rizal. Warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan bincangkan tentang kemiskinan luar bandar dan kemiskinan bandar. Antara contoh kemiskinan luar bandar jelas seperti kawasan kampung dan daerah terpencil. Ini kerana mereka terdedah pada kekurangan kemudahan dan perkhidmatan serta mereka tidak terdedah pada peluang pekerjaan yang meluas, tidak seperti di kawasan bandar. Iaitu ialah kemiskinan bandar. Faktor antara kemiskinan bandar ialah mereka ini terdedah pada kos sara hidup yang tinggi dan susah mendapat peluang pekerjaan. Ini adalah kerana penduduk masyarakat di bandar terlalu padat dan ini akan menjadikan satu persaingan untuk mendapat peluang pekerjaan di kawasan bandar. Assalamualaikum dan selamat petang. Pada hari ini saya membincangkan faktor-faktor kemiskinan dalam negara Malaysia. Punca berlakunya kemiskinan di dalam negara Malaysia adalah berlakunya ketidakprihatinan dalam kalangan masyarakat, iaitu kurangnya didikan agama dalam diri seseorang itu. Jika masyarakat tidak mengalami agama ataupun menghayati agama masing-masing, ia akan menyebabkan diri seseorang itu akan terus hidup dalam ketamakan dari segi kewangan, pangkat dan sentiasa mengejar hal-hal dunia
sahaja tanpa mempedulikan golongan bawahan atau orang susah. Oleh itu, perhatian yang khusus dan berterusan kurang diperhatikan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya akan membentangkan kos sara hidup yang tinggi. Terdapat pendapat-pendapat yang berbeza, sama ada di luar bandar ataupun di dalam bandar. So, pada hari ini saya akan menekankan kos sara hidup yang tinggi di tempat bandar. So, pendapatan yang sedikit berbanding dengan kos sara yang hidup yang tinggi menyebabkan penduduk bandar sukar untuk mendapatkan keperluan asas sebagai contoh keperluan makanan dan keperluan barang-barang mentah dan lain-lain lagi, ataupun kita boleh libatkan dengan kos penduduk, kos rumah, kos elektrik dan lain-lain lagi, kerana di dalam satu tempat bandar itu mempunyai kos sara hidup yang tinggi. Saya boleh bagikan contoh di manakah bandar-bandar yang kos sara hidupnya tinggi, sebagai contoh Johor Bahru dan Kuala Lumpur, kerana ia menjadi salah satu pusat yang kebanyakannya banyaknya yang miskin bandar. So, untuk yang seterusnya, pendapatan adalah tidak seimbang dengan perbelanjaan. Semacam kita pernah cakap, dan ada pepatah pernah mengatakan ukur baju badan sendiri. Tapi kenapa ada sesetengah yang mempunyai kurang pendapatan tapi dia punya belanjawan yang tinggi? Untuk kos sara hidup yang tinggi, purata pendapatan garis kemiskinan untuk Malaysia secara keseluruhan daripada Johor sehinggalah Perlis, secara keseluruhannya adalah RM950 untuk miskin dan RM600 untuk miskin tegar. Jadi kita renung-renungkan ukur baju badan sendiri, dan itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menerangkan faktor-faktor lain mengenai kemiskinan di Malaysia. Antara faktor yang saya akan bincangkan ialah kekurangan peluang pekerjaan pada masa sekarang. Kekurangan peluang pekerjaan ini disebabkan oleh terlalu banyak IPT yang telah melahirkan terlalu banyak graduate yang telah melebihi jumlah pekerjaan yang diminta oleh syarikat-syarikat. Dan juga syarikat pada zaman sekarang ingin mengurangkan pekerja pada syarikatnya dan telah menutup banyak peluang pekerjaan pada para graduan. Dengan ini, para graduan tidak mendapat kerja yang diingini dan terpaksa menganggur untuk mendapat kerja yang lain. Sekian. Secara kesimpulannya, di setiap negara pasti mempunyai golongan yang tidak berkemampuan, iaitu golongan miskin. Hal ini kita perlu bersyukur dengan apa yang kita ada, walau di mana jua, kerana pasti ada orang yang lagi susah dari kita. Oleh itu, keluar dan bantulah golongan-golongan yang miskin ini, kerana simpan tak kaya, keluar tak miskin.